Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid, kita berjumpa lagi sekali dalam kelas Bahasa Melayu. Baik, okey, sebelum kita mula, saya minta maaf lah kalau awak ada dengar bunyi-bunyi yang luar daripada kebiasaan tu. Biasalah kan, kalau duduk kat rumah ni macam-macam bunyi nak masuk. Okey, baik, hari ini kita akan teruskan dengan unit 18. Tajuknya bersyukurlah. Dan tajuk utama untuk kita buat hari ini ialah utamakan barangan buatan Malaysia. Tajuk ni setiap tahun awak dah biasa dengar dan memang selalu banyak sangat iklan yang membuat promosi tentang barangan buatan Malaysia. Jadi apa aktiviti awak hari ini? Okay, hari ini awak ada dua aktiviti. Okay, jadi mari kita tengok objektif pembelajaran awak. Okay, hari ini awak perlu melengkapkan teks pidato, dan yang kedua awak kena tulis rumusan berdasarkan teks. Okey. Baik, hari ni awak ada dua aktiviti. Jadi hari ni memang banyak sikit lah awak akan menulis. Okey. Boleh sekejap je, tak ada masalah. Sebab jawapan semua saya akan sediakan. Awak hanya cari jawapan dan salin. Okey. Baik. Mari kita tengok buku surat mana yang awak nak kena buat. Okey, saya nak awak keluarkan buku teks dan buka muka surat 100. Okey, buka muka surat 100. Ini yang kita akan buat hari ini. Okey, baik, dah sedia dah? Okey, kalau dah, okey, buka muka surat 100. Walaupun saya ada paparkan di slide ini, di skrin ni, tapi saya nak awak rujuk juga buku teks awak supaya awak tahu dekat mana. Okey, baik, hari ini kita akan membaca secara pidato. Okey, baik. Kita dengarkan saya. Macam mana kita nak baca. Baik, tajuknya adalah utamakan barangan buatan Malaysia. Okey, dengar. Salam sejahtera. Terima kasih Tuan Pengacara Majlis, para hakim yang arif lagi bijaksana dan yang saya kasihi warga SJKC Baling. Hadirin yang saya muliakan, berdirinya saya di pentas ini untuk menyampaikan pidato yang bertajuk Utamakan Barangan Buatan Malaysia. Sebelum hujah saya utarakan, izinkan saya menghuraikan dan membuka minda warga Dewan ini tentang maksud tersurat dan tersirat pidato ini. Merujuk Kamus Dewan edisi keempat pada halaman 1785, mengutamakan bermaksud menganggap lebih penting daripada yang lain. Barangan buatan Malaysia bermaksud sesuatu produk yang dikeluarkan oleh negara kita. Hadirin yang saya hormati, ayo kita menghayati hujah-hujah saya ini. Kerajaan Malaysia menggalakkan kita membeli barangan buatan tempatan. Mengapa? Jawapannya, banyak faedah yang akan diperoleh jika kita menyokong dan membeli barangan keluaran tempatan. Kita dapat menyejahterakan warga Malaysia dan merancangkan ekonomi negara. Seterusnya, kita mestilah mengutamakan barangan Malaysia kerana barangan kita bermutu tinggi. Barangan tersebut bersesuaian dengan cuaca dan sosio-budaya tempatan selain berkualiti dan tahan lama jika dibandingkan dengan produk yang diimport. Selain itu, kita dapat membantu ekonomi negara. Wang yang digunakan untuk membeli barangan buatan Malaysia tidak mengalir ke luar negara. Oleh hal yang demikian, ekonomi negara kita sentiasa stabil. Di samping itu, kita dapat membeli barangan dengan harga yang murah. Kita dapat menjimatkan wang saku. Wang lebihan itu dapat disimpan untuk masa depan, untuk membeli peralatan sekolah dan seumpamanya. Sebelum saya mengakhiri pidato saya ini, marilah kita menghayati pesanan mantan Perdana Menteri kita, Tun Abdullah bin Ahmad Badawi.
Rakyat Malaysia perlulah mengutamakan barangan buatan Malaysia serta mengikis sikap prejudis terhadap barangan tempatan. Sekian, terima kasih. Okey, itu adalah sedikit. Okey, ini adalah pidato. Baik, kalau awak perasan dekat slide ini, di bahagian kesimpulan, kosong. Okey, tak ada. Okey, apa yang kita nak kena buat? Di sini kita akan lengkapkan teks pidato ni. Okey, macam mana kita nak lengkapkan teks pidato ni? Okey, kalau awak dapat dekat sini, di sini dia tulis kesimpulan. Okey, kesimpulannya. Okey, jadi kita nak dapat dekat mana isi-isi di bahagian kesimpulan? Daripada teks-teks yang atas ni lah. Okey, di sini. Di dalam teks ni kita buat rumusan khas untuk penutup kepada pidato ini. Okey, dan saya dah sediakan teks sambungannya. Okey, dekat sini Kesimpulannya, kita perlulah mengutamakan barang buatan Malaysia semasa membeli. Dengan cara ini, kita dapat menyumbang dan membantu ekonomi negara. Barangan buatan Malaysia banyak juga yang bermutu tinggi, setanding dengan barangan berjenama luar negara dan harganya lebih murah dan menjimatkan. Baik, jawapan yang ada dalam kesimpulan ni saya dapatkan daripada teks di bahagian atas tadi, di perenggan yang atas ni. Okey, kalau awak tengok, mengutamakan barangan buatan Malaysia semasa membeli. Okey, ini kita dapat daripada mana? Okey, tengok di perenggan yang keempat. Okey, di perenggan yang keempat. Siapa yang ada buku teks tu boleh check. Okey, di perenggan yang keempat, seterusnya kita mestilah kat sini. Okey, mengutamakan barangan Malaysia. Okey, kemudian dengan cara ini kita dapat menyumbang dan membantu ekonomi. Ini di perenggan yang keberapa? Ini di perenggan yang kelima. Betul, di perenggan yang kelima. Okey, baik, menyumbang. Okey, seterusnya bermutu tinggi setanding dengan barangan berjenama luar negara. Dekat mana? Di perenggan yang kita tengok buku teks. Di perenggan yang keberapa? Yang keempat rasanya. Betul? Okey. Setanding. Tengok kan? Di perenggan yang kelima juga. Okey. Di bahagian sini. Okey. Barangan tersebut berkualiti dan tahan lama. Okey. Baik. Okay, itu adalah cara saya tulis kesimpulan untuk teks pidato ini. Okey, baik. Okey, sekarang ada 30 minit sebelum kita masuk ke 30 saat sebelum kita masuk ke slide yang seterusnya. Okey, untuk tugasan 1 ni sekarang saya nak awak salin semula teks pidato ni. Okey, ni saya dah bagi kat sini. Okey, awak boleh berhentikan sekejap video awak ni sebelum kita sambung, dan saya nak awak tulis dalam buku penulisan C. Okey, awak boleh berhenti sekejap. Lepas selesai baru awak teruskan balik video ini. Okey. Baik, okey, masa dah tamat. Okey, kita nak masuk ke tugasan yang kedua. Okey, awak boleh screenshot. Siapa yang boleh screenshot ataupun awak cuma berhentikan video ini sahaja. Baik, sekarang kita akan bergerak ke tugasan yang kedua, iaitu aktiviti kita yang kedua. Apa dia? Okey, mengenal pasti isi tersurat dan tersirat. Okey, yang ini kita akan kenal pasti isi tersurat dan isi tersirat ni untuk kita hasilkan rumusan. Baik, tengok di perenggan yang ketiga. Okey, saya dah cropkan untuk awak ni perenggan yang ketiga. Okey, awak kena ingat isi tersurat. Okey, boleh dan juga isi penting sama okey, dia berada, isi ni berada di ayat yang pertama selalunya. Okey, jadi ayat pertama kita kat sini ialah kata seru, jadi tak ada isi dekat situ. Kita tengok ayat yang kedua, ada tak isi tersurat dekat situ? Ada isi tersuratnya. Okey, ni kita membeli barangan buatan tempatan, itu isi tersurat.
surat. Jadi, di manakah isi tersirat ataupun huraian dia? Okey, huraiannya adalah di sini, bawah sekali. Kita dapat menyejahterakan warga Malaysia dan merancangkan ekonomi negara. Ini adalah isi tersirat ataupun huraian. Okey, jadi macam mana kita nak satukan kedua-dua isi ini menjadi satu ayat yang lengkap? Ni saya bagi contoh. Okey, kita perlu menyokong pembelian barangan Malaysia supaya dapat menyejahterakan rakyat Malaysia dan meningkatkan ekonomi negara. Okey, ini adalah perenggan yang ketiga. Okey, ini ayat dia untuk kita punya rumusan. Okey, kita tengok perenggan yang keempat. Okey, boleh tak awak kenal pasti di manakah isi tersurat? Macam saya cakap tadi, isi tersurat berada di hadapan ayat ataupun di dalam ayat yang pertama. Jadi, di sinilah mengutamakan barangan Malaysia. Okey, isi tersiratnya pula, apakah huraian dia? Kenapa kita kena utamakan barangan Malaysia? Kerana barangan tersebut bersesuaian dengan cuaca dan sosio budaya tempatan. Okey, baik, itu adalah isi tersirat untuk pandangan yang keempat. Okey, jadi kita gabungkan kedua-dua isi ni menjadi satu ayat. Okey, kita mesti mengutamakan barangan Malaysia yang bermutu tinggi kerana bersesuaian dengan cuaca dan sosio budaya tempatan. Okey, nampak tak ada tulisan, ada perkataan yang saya merah ni. Okey, ini adalah kata hubung. Maksudnya saya hubungkan, saya gabungkan isi tersurat dan tersirat menjadi satu ayat. Okey, seterusnya perenggan yang kelima. Okey, di mana isi tersurat? Saya dulu. Okey, dah? Okey, tengok. Sama ke tak tekan awak dengan jawapan saya? Membantu ekonomi negara. Siapa yang betul, bagus. Okey, siapa yang tak betul, tak apa. Cuba lagi. Okey, isi tersirat. Di manakah huraian ni? Huraian dia dekat mana? Kenapa kita dapat membantu ekonomi dengan membeli barangan Malaysia? Kenapa? Kerana wang yang kita gunakan tu tidak mengalir ke luar negara. Okey, ini isi tersirat dia. Okey, baik. Jadi bila kita gabungkan, dia akan menjadi satu ayat. Okey, kita perlu membeli barangan buatan Malaysia supaya nilai mata wang kita tidak mengalir ke luar negara. Jadi di mana kata hubung yang saya gunakan di sini? Supaya. Sekejap, saya tukar color. Okey, supaya ni. Okey, ni supaya inilah saya gunakan untuk gabungkan isi tersurat dan tersirat. Baik, perenggan yang seterusnya, perenggan yang keenam. Okey, jumpa ke tidak isi tersuratnya? Cari dulu. Saya tunggu. Di permulaan ayat, jadi membeli barangan dengan harga yang murah. Okey, isi tersiratnya, kenapa kita dapat menjimatkan wang saku? Okey, baik. Jadi bila kita gabungkan kedua-dua isi ni dalam satu ayat, kita mesti menyokong pembelian barangan Malaysia agar dapat menjimatkan wang saku. Jadi kata hubungnya di sini adalah agar. Okey, baik. Jadi okey, itu sahaja. Ada 4 isi. Okey, dalam rumusan kita ada sekurang-kurangnya kena buat 4 isi dan 3 perenggan. Okey, ini yang saya bagi. Okey, ini adalah, kalau awak tengok, inilah yang saya nak awak buat dalam buku penulisan A, B. Okey, tulis hari dan tarikh, tajuknya. Okey, petikan. Ini adalah pendahuluan. Antaranya, selain itu, di samping itu, akhir sekali ini ialah penanda wacana. Ini ditulis di dalam perenggan yang kedua. Okey, jadi kesimpulannya ini adalah penutup. Okey, jadi cukup tak 3 perenggan? Perenggan pertama, kedua dan ketiga. Cukup 3 perenggan.
Okey, mungkin ada yang tanya, cikgu yang saya garis, yang cikgu gariskan ni untuk apa? Untuk awak isilah apa jawapan dia. Okey, saya dah kongsikan tadi. Okey, jadi untuk memudahkan awak, saya letakkan di sini, okey, 4 isi yang telah kita buat tadi. Okey, yang telah saya buat tadi. Ini susunannya tak betul. Saya nak awak susun betul-betul. Ikut turutan. Okey, daripada isi yang kita dapat daripada daripada peringkat 3, 4 dan 5 dan 6. Okey. Ini isi dia dan saya nak awak susun semula menggunakan perdana wacana yang saya beri. Maksudnya saya nak awak salin ni. Dalam buku salin ni, okey. Kemudian sekejap saya padam. Macam kacau pula. Okey, saya nak awak salin ni dan tulis dalam buku rumusan jawapannya. Ni lah. Ni jawapan dia. Okey, saya nak awak tulis. Okey, jadi cikgu kalau saya tak ingat susunan dia macam mana? Senang. Rujuk buku teks. Buku teks ada kan? Tengok dalam buku teks tu ada. Okey, jadi itu sahaja daripada saya. Kita jumpa di kelas yang seterusnya. Okey, stay safe dan selamat belajar. Assalamualaikum. Bye.